Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita teruskan dengan era fizik kuantum. Jadi kita akan tengok yang pertama hari ini, siapa nama dia ialah Max Planck. Jadi apakah yang dicadangkan oleh Max Planck untuk menyelesaikan masalah ramalan klasik yang tak betul tu kan? Ataupun disebut malapetaka ultra ungu kan? Jadi pada tahun 1900 Max Planck mencadangkan teorinya yang sesuai dengan lengkung eksperimen yang dikenali sebagai teori kuantum Planck. Okey. Dia dia sebenarnya lupa pula. Dia ni adalah seorang engineer lah, yang ditugaskan oleh syarikat, di Jerman untuk mencari apakah mentor yang paling efisien. Dan kita baru belajar itu kan, mentor juga merupakan sejenis satu contoh jasad hitam, Okey. Jadi apakah yang dicadangkan tadi? Okay, andaian dibuat oleh Planck dalam teorinya adalah, dia kata, sinaran elektromagnet yang dipancarkan atau diserap oleh jasa hitam bukan dalam arus gelombang berterusan tetapi dalam bentuk paket-paket tenaga diskrit. Disebut apa? Paket-paket tenaga diskrit. Paket-paket tenaga diskrit atau kuanta yang dikenali sebagai foton. Sebenarnya foton ni datang daripada idea Einstein. Jadi dia perkenalkan dulu tenaga datang secara diskrit. Kemudian tenaga radiasi elektromagnet adalah dalam integer kuantiti tenaga. Maksudnya dia mengikut siri-siri yang tertentu. Kalau integer kita tahu n kan. N ialah nombor dalam integer sama ada 1, 2, 3. Okay, nanti kita bincang secara detail lah. Saiz tenaga radiasi bergantung kepada frekuensi atau lambda atau panjang gelombang. Okey, maknanya tenaga bergantung kepada frekuensi. Jadi keamatan sejarah adalah rendah bagi gelombang berfrekuensi tinggi. Okey, kita check Alright. Mari kita lihat pada maksud kuantum tenaga. Okey, kita perkenalkan istilah kuantum tenaga. So, kuantum tenaga ialah paket. Nampak cikgu sebut paket tenaga yang diskrit. Okey. Dia adalah paket tenaga yang diskrit. Diskrit ni ini perkataan baru dan bukan tenaga selanjar. Okey. Kita teruskan dulu. Paket-paket tenaga diskrit bergantung pada frekuensi gelombang. Maksudnya paket ni seketul-seketul lah. Nanti kita tengok. Jadi menurut teori kuantum Max Planck dan Albert Einstein, dia kata tenaga cahaya wujud dalam bentuk. Okay, kita ada tenaga cahaya. Okay, cahaya wujud dalam bentuk paket tenaga yang dikenali sebagai foton. Ini satu benda yang penting lah. Paket tenaga yang kita kenali sebagai foton. Okay. Okay. So, foton tu apa? Okay. Foton ialah kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Kuantum tenaga cahaya yang boleh dipindahkan. Maksudnya, tenaga itu boleh bergerak lah dari satu ke satu tempat lah. Okay? Dia boleh senang nak mobile lah. Okay? Boleh dipindahkan. Tenaga foton bergantung atau berkadar terus dengan frekuensi gelombang. So, tenaga foton berkadar terus dengan frekuensi gelombang. Okay. Ini penting poin ini penting. Tenaga foton berkadar terus dengan frekuensi gelombang cahaya. Sebab bila sebut foton, kita kena ingat pada cahaya. Okay. Semakin tinggi frekuensi gelombang cahaya, semakin tinggi kuantum tenaga. Okay. Sebab foton tu sebenarnya kuantum tenaga lah, tenaga cahaya kan. Okey. Mari kita lihat perbezaan antara teori kuantum Planck dan teori klasik tenaga. Okey, teori klasik dia bergerak macam ni. Dia macam ni. Ini kata graf yang selanjar. Selanjar tu maksudnya bila masa berlalu dia akan sentiasa ada dia punya nilai ni. Makna graf dia berterusan. Okey, yang ini disebut sebagai selanjar ataupun continuous lah dalam bahasa Inggeris. Tenaga radiasi tadi yang dipancarkan oleh jasa hitam tadi adalah selanjar berterusan. Dia tidak bergantung kepada frekuensi atau panjang gelombang. So dia tak bergantung Okey, dia bergantung pada suhu tadilah yang awal-awal kita bincang tadi kan. Okey, yang ni teori quantum Planck. Dia kata apa satu paket tenaga. Nampak ni? Ni kalau tengok kat gambar ni
paket. Bayangkan kita ada plastik air, plastik kita isi air, lepas tu kita bungkus kan, kita getahkan dia. So, kita ada satu paket. Kita ada satu paket tenaga. Macam ni Mana pen? Okey. Okey, so katalah ini air, seketul air. Ada air dalam ni kan. Kemudian kita ada seketul lagi. Macam tu lah. So seketul-seketul. Sebenarnya nak faham diskrit tu seketul-seketul. Diskrit tu. Seketul-seketul, seketul. So diskrit ada satu paket. Paket tu macam satu plastik lah. Satu plastik. Satu ketul. Satu ketul, dua ketul. Sebab tu dia bukan selanjar. Selanjar tu berterusan je kan tenaga dia. Jadi diskrit ni juga disebut sebagai istilah kuantum. Okay. Alright. Tu bezalah. Teori klasik tenaga secara berterusan selanjar. Tapi bagi kuantum tenaga itu adalah paket ataupun diskrit. Dan satu paket ni, kalau ni ada plastik air kan, tapi yang ni ada satu foton. Ini kita sebut foton. Ini yang kita tadi Einstein kata. Tenaga ni, paket-paket seketul-seketul. Satu ketul kita panggil foton. Okay. Alright. Ini kita buat analogi lah. Analogi dia kita ada air pipe yang mengalir berterusan. Ini kita panggil apa? Tenaga selanjar. Kemudian air hujan ni kan dia datang seketul-seketul kan. Setitis-setitis. Yang ni kita sebut apa? Tenaga diskrit. Seketul, seketul. Cikgu suka perkataan seketul, senang nak faham. So, seketul tu kira diskrit lah. Satu, dua, seterusnya. Tapi kalau air ni macam mana? Dia akan sentiasa berterusan lah. Dia keluar air ni kan. Berterusan je air ni. Selagi kita tak tutup pipe tu, selagi tu lah air tu akan tak berhenti. Okay. Jadi, Planck kata tenaga yang dilancarkan oleh Isaac adalah diskrit. Jadi, dia kata setitik tenaga dia bagi formula. Siap ada formula lagi. Sebab dia kata kan, E tenaga bergantung kepada frekuensi. Betul tak? Bergantung pada frekuensi. Jadi, kita nak jadikan dia dalam bentuk persamaan. So, kita buat sebagai apa? E sama dengan satu pemalar. Dan pemalar tu dia panggil HF. Yang mana E tu ialah tenaga foton tadi, tenaga kuantum tadi. F tadi ialah frekuensi tenaga tersebut. Dan H tu adalah disebut sebagai apa? Pemalar Planck. Apa nama? Pemalar Planck. Okey, kita ada pemalar Planck yang kita akan gunakanlah untuk membuat pengiraan nak mengira tenaga, insya-Allah. Okey. Alright, ini satu lagi lah teori analogi dia. Selanjar ni macam kita naik apa kita naik satu corona lah, straight je kan. Panggil apa benda ni satu landasan lah, straight je kan. Tapi quantum Planck lah, kuanta ni dia macam naik tangga. Satu anak tangga kedua, anak tiga. Maknanya sekali naik, satu paket. Satu paket. Begitu. So, kita okey, kita ada satu lagi analogi. Ini yang telah kita ambil yang belakang dan dulu. Satu bola ni dia akan turun, menuruni cerun lah, landasan yang bercerun ni. Straight landasan lurus. Jadi bila bola jatuh bergerak di atas landasan, ia akan bebaskan tenaga yang selanjar berterusan. Maknanya setiap kali dia turun, dia akan keluarkan tenaga secara berterusan. Okey. So kat sini dia keluarkan tenaga. Bila sampai sini pun dia keluarkan tenaga. Maksudnya berterusan dari atas sampai ke bawah. Jadi bila bola turun, ia sentiasa keluarkan tenaga yang selanjar. Tak kisahlah di mana kedudukan dia berada, tenaga tu akan sentiasa dikeluarkan. Sebab itu dia jadi berterusan atau selanjar. Okey. Sebab itu kita buat graf dia, kita akan dapat graf macam ni kan. Betul tak? Masa berlalu ada je dia punya nilai dia. Okey. Okey, turun bawah. Okey. Right. Kita tengok pula sebelah kiri. Sebelah kiri ni tangga. So, bola ni turun tangga ni umpama macam kuanta lah. So, maknanya bila bola jatuh bergulat di atas landasan, ia akan bebaskan tenaga. So, tenaga ni ialah diskrit lah. So, keluarkan E1. Lepas tu, bila sampai sini, baru dia keluarkan tenaga seluruhnya. Maksudnya, sekali dia jatuh, sekali dia keluar tenaga. Tu dia keluar seketul tu. Macam kita turun tangga, baling satu paket air tadi kan. Turun lagi satu tangga, baling paket yang kedua. Turun lagi ataupun naik
sama jugalah, naik turun kan. So, bila turun ke satu tingkat, ia bebaskan satu tenaga yang seterusnya sampai ke bawah. Bila sampai bawah, dia keluarkan juga tenaga. Okey. Right. Dan dia ada yang kita panggil apa, integer kan, nilai integer. Contoh ni yang pertama, kat sini yang kedua, contohlah ini yang ketiga, ini yang keempat, ini tenaga yang kelima. Sebab 5 anak tangga dia turun. Contohlah. Sebab itu dia kata tenaga yang discrete. Okey. Okey, kita seterusnya tengok seterusnya macam mana Max Planck menyelesaikan masalah. Sebenarnya dia menyelesaikan masalah ni dia kata secara pakai matematik je lah. Ini dia kata dia integer lah n kosong, 1, 2, 3, 4. So nilai tenaga tidak lagi selajar. Dia menggunakan tenaga adalah discrete tadi kan. Tenaga gelombang ni adalah discrete. Bahasa yang mudah apa? Seketul-seketul. Okey, dengan menganggap tenaga adalah discrete, maka tenaga purata boleh diterbitkan dengan menggunakan taburan keberangkalian. Okey, cikgu memang tak minat keberangkalian ni, tapi itulah cara macam mana Max Planck menyelesaikan masalah. Dia buat kaedah keberangkalian. So dia daripada graf ni, dia terbitkan keberangkalian. So, dia kata inilah kemungkinan graf bagi keberangkalian dan dia sebenarnya panjang formula dia lah. Tapi ini yang boleh yang kita boleh gunakan lah. Nak menerangkan ni formula ni. Okey. Kemudian kata keberangkalian untuk jasad hitam memerlukan tenaga pada frekuensi yang tinggi semakin rendah. Sebab tu dia kata keamatan sinaran rendah bagi gelombang berfrekuensi tinggi. Maksudnya kat sini frekuensi tinggi kan. So ni F tinggi sebab dia ke hujung ni. Bila F tinggi, lambda apa? Lambda akan jadi rendah kan, pendek. So maknanya dia kata keberangkalian jasad hitam nak pancarkan tenaga kurang. Sebab itu dia kata makin tinggi frekuensi, keamatan sinaran tu semakin rendah. Sebab itu dia jadi macam ni, ke bawah. Okey, sebenarnya ada cerita di sebaliknya yang kita tak belajar lah. Kalau minat nak sambung lagi, nak belajar kuantum fizik, masuk universiti belajar fizik. Okey. Ini formula cikgu skip lah tak boleh terangkan. Okey. Inilah kat area tu ya. Okey. Kita teruskan seterusnya. Okey, dari segi klasik, kita saintis kata apa? Tenaga gelombang berkadar terus dengan suhu kan tadi cikgu kata kan? Eee, Jasad hitam mengeluarkan sinaran bergantung pada suhu. Maknanya E berkadar terus dengan T dan selajar dan berterusan. Maknanya selagi adalah maksudnya bila suhu meningkat dia akan terus keluarkan tenaga. Tapi Max Planck dia ubah, dia kata E berkadar terus dengan frekuensi. Dia bergantung pada frekuensi. Dia letak E sama HF dan H adalah pemalar Planck lah tadi cikgu cakap tadi kan. Ni InsyaAllah ada satu masa nanti cikgu tunjukkanlah macam mana cara nak menentukan nilai pemalar Planck. Letaklah nama dia kan sebab dia yang mula-mula teori ni. Jadi cikgu letakkan E sama NHF ke cikgu lah. Max Planck kata E sama NHF. Yang mana N tu adalah nombor integer kan. Dia boleh letaklah daripada kosong, 1, 2, 3, 4. Umpama dia turun satu anak tangga, 2 anak tangga, 3 anak tangga. Macam itulah umpama dia kan. Okay. So kalau dia kata letak F dia 10, tenaga E ialah 10, 20, 30. Dia tak ada jadi 11, 12. Maksudnya integer. Integer tu angka bulat lah kan. Begitu. Okay. Jadi E tak boleh jadi 11, 12, 13 lah atau 1/2, 1/4. Dia satu paket tenaga tadi cikgu katakan, 1 plastik air, 2 plastik air. Okey macam itulah. Tak. So E sama HF. Ini pula E sama dengan HF. Tak ada 2 ketul lah tu kan. So E sama 2 HF jadi macam mana? Jadi 1 combine lah. Okey. Tapi dia tak boleh jadi apa? E sama setengah HF tak boleh. Dia salah. Dia mesti bulat. So yang ni jadi total E sama 2 HF kan. E setengah HF tak boleh. Dia mesti lengkap angka bulat. Alright. Kita teruskan apa maksud kuantum tenaga. Okey, tenaga kuantum adalah berkadar langsung dengan frekuensi radiasi, frekuensi sinaran yang dipancarkan oleh jasad hitam. Okey, E berkadar terus dengan F. Kemudian frekuensi meningkat, tenaga kuantum juga akan meningkatlah sebab dia bergantung kepada apa ni frekuensi kan tenaga. Okey.
Ni cikgu buat analogi lagi. Setiap nilai tenaga listrik mewakili kuantum yang berbeza bagi setiap molekul. Ya, antara apabila molekul adalah N sama 1, aras kuantum tenaga adalah HF. Macam cikgu terangkan tadilah. Anak tangga pertama kan, N sama dengan 1. Apabila molekul adalah N sama 2, aras kuantum tenaga je ialah 2 HF. Ya, so N boleh dianalogi dengan tingkat anak tangga. So, cikgu ulang lagi lah ulang-ulang supaya you all boleh faham lah Okey, menurut anda ya, tenaga kuantum bagi secara frekuensi diberikan oleh persamaan E sama HF. Kita dah ini formula yang pertama So kita ada E sama HF. Mana E tu ialah tenaga foton dalam joule. H adalah pemalan Planck. 6.63 darab 10 negatif 34 joule second. F ialah frekuensi gelombang cahaya. Okey. Oleh kerana kelajuan gelombang cahaya dalam vacuum adalah C sama F lambda kan. Jadi kita gantikan C F lambda sama F lambda ni dalam persamaan yang pertama tadi. So dia jadi macam inilah. E sama H C over lambda. Yang mana kita gantikan F dengan C over lambda. Okay. Alright. So ini yang kita panggil teori kuantum Planck. Okay. Persamaan yang mana C tu ialah hal laju cahaya. Oh ada tambah lagi. Lambda tu ialah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Okay. Alright. Okey, itu saja untuk kita faham tentang tenaga adalah datang secara paket ataupun diskrit kuantum tenaga kan, teori kuantum tenaga. Okey, yang teori kuantum tenaga adalah apa? Tenaga yang dipancarkan secara diskrit. Senang cerita, seketul-seketul. Okey, kita jumpa lagi pada sesi akan datang. Terima kasih.